illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu pesuruh dan kekasihnya Allah. Fi kulli lamhatin, dalam tiap-tiap kerlipan mata. Wa nafasin, dan nafas yang keluar masuk. Berbilang-bilanglah meluasi ilmu Allah. Adadama wasi'ahu ilmullah. Pertamanya, Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafak dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas pertemuan pada Yaumil Jumaah, pada hari Jumaat pada hari ini, tuan-tuan, yang saya sekadar nak berkongsi satu maklumat yang terlalu penting bagi diri saya dahulu wabil khusus, dan juga umum kepada sahabat-sahabat yang berada di page Irwan Zahuri, dan juga kepada sahabat-sahabat yang berada di Telegram Khusyuk Israel. Berkenaan poin yang pertama sekali, tuan-tuan, dalam masalah tauhid dan dalam masalah akidah, jangan ambil mudah, kerana yang batil lebih banyak daripada yang hak. Tulis poin yang pertama, tuan-tuan. Dalam masalah akidah ataupun dalam masalah tauhid, yang batil, sahabat-sahabat di Telegram, lebih banyak daripada yang hak. Apa makna yang batil lebih banyak daripada yang hak? Kita maklum daripada sebuah hadis Nabi SAW berkenaan terpecah umatku kepada 73 golongan. Tuan-tuan, bukan 27 bukan 37, tetapi sabda Nabi SAW, terpecah umatku kepada 73 golongan. Waalaikumsalam Anggerik Puteri. Dan daripada 73 golongan itu, hanya satu golongan yang diterima, hanya satu golongan yang diiktiraf dalam bahasa kita, hanya satu golongan yang terselamat. Sama ada selamat di dunia dan selamat sehingga ke akhirat, iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah. Maknanya daripada hadis ini jelas dan tak perlu kita memahami ia dengan cara yang berbeza. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana hadis itu jelas. Jelas. Nabi bersabda 73 pintu. Terpecah umatku kepada 73 golongan. Dan antara poin yang kedua yang saya nak tuan-tuan boleh juga tulis di ruangan komen, 73 golongan ni bukanlah perbahasan fiqah. Bukan. 73 golongan ni, dan juga bukan perbahasan masalah tasawuf. Tetapi ingat, 73 golongan yang terpecah ini merupakan perbahasan yang dihuraikan dalam masalah tauhid. Apa dia tauhid? Tu aku nervous. Apa dia tauhid? Iaitu bab keimanan kita, kepercayaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Dan ingat, tuan-tuan, fiqh ini ada dasarnya. Fiqh ini ada had, ada tempat yang kita boleh berkhilaf. Begitu juga tasawuf. Tetapi terlebih kena ingat, dalam perbahasan tauhid tak ada khilaf. Yang ada khilaf dalam permasalahan tauhid ialah masalah furu'ul aqidah, bukan usulul aqidah. Jadi maknanya, bila mana furu'ul aqidah, cabang bagi aqidah, maka sayogia tak ada masalah. Ada khilaf di kalangan ulama-ulama tauhid, furuk, cabang. Tetapi ingat, dalam perbahasan usul, dalam perbahasan asal, dalam perbahasan i'tiqad atau pegangan yang utama, tauhid ni tak ada khilaf di kalangan ulama. Jadi pada hari ni saya nak berkongsi sedikit satu ilmu yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Dan ilmu ini sebenarnya, tuan-tuan, dah gunakan ia secara praktikal begitu lama. Secara praktikal,
tuan-tuan dah gunakan ilmu ni begitu lama. Pagi, petang, siang, malam tuan-tuan guna praktikal ini. Cuma kadang-kadang kita tak ambil istifadah, kita tak ambil manfaat, dan kita tak cuba ambil maklumat daripada apa yang kita dah lakukan. Cuba tuan-tuan jawab, macam mana saya nak buktikan dengan cara yang jelas lagi nyata? Macam mana saya nak buktikan? Dan cuba tuan-tuan jawab dulu. Bagi tuan-tuan yang pernah attend program-program saya sebelum daripada ini, macam mana saya bantu tuan-tuan untuk memahami apakah kebuktian yang paling nyata benda batil itu lebih banyak daripada yang hak. Memang banyak pun, sebab 73 golongan yang terselamat cuma satu. 73 tolak 1. 73 tolak 1. Yang selamat cuma satu. 72 tu Allahumma salli wa sallim, na'udzubillahi min zalik. Kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya nak tanya juga tuan-tuan sekejap. Apakah buktinya bahawa jangan kita ambil mudah dalam permasalahan ini? Kerana apa? Tuan-tuan dah gunakan praktikal ni setiap hari, pagi, petang, siang, malam. Cuba sahabat-sahabat jawab di ruangan komen. Sementara tuan-tuan like, share dan tag nama orang yang anda sayang. Cuba jawab, apakah bukti yang paling nyata kita kena ambil berat berkenaan membedakan akidah yang hak dan akidah yang batil? Cuba jawab. Kita ada hari ni Kak Norani Yusof. Saya nampak tadi Aisyah pun ada antara circle-circle kita. Mana buktinya? Apakah praktikal yang tuan-tuan dah buat? Cuma kita tak ambil faedah daripada praktikal itu. Praktikalnya dah ada sahabat-sahabat di Telegram. Saya ulang balik. Saya nak buktikan pada pagi ni, praktikalnya dah ada. Tuan-tuan dah buat. Cuma tuan-tuan tak ambil pengajaran dan tak ambil rahsia daripada praktikal itu. Maka soalan saya, apakah bentuk praktikal yang tuan-tuan dah buat yang di situ membuktikan jangan ambil mudah, jangan ambil ringan dalam masalah 73 pintu, 73 jalan yang sampai hanya satu jalan. Azlina Nina, terima kasih. Sahabat-sahabat di Telegram ada nak cuba jawab? Silakan. Boleh tekan untuk bio tu kalau nak bercakap. Boleh saya izinkan sekejap. Juga sahabat-sahabat yang berada di page Irwan Zahuri, sementara tuan-tuan like, share dan tag nama orang yang anda sayang. Apakah amalan yang tuan-tuan dah buat? Amalan tu menegaskan sejauh mana kepentingan mengetahui perkara-perkara yang batil dalam keadaan kita berjalan kepada yang hak. Bibi Suliana N. Hanik, Waalaikumsalam Hasnah Wan Ismail. Hamba suruh jawab. Cuba jawab dulu. Salah pun tak apa. Sementara kita belajar ni, biar salah ketika belajar. Jangan takut-takut salah besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kak Norani kata solat salah. Yang lain cuba jawab. Siti Nur Aisyah, ada jawapan? Saya tanya kali yang ketiga. Praktikal ni tuan-tuan dah buat, tetapi tuan-tuan tak pernah ambil faedah pun daripada praktikal ini. Yang daripada praktikal ini membuktikan jangan ambil mudah berkenaan pecahan-pecahan akidah yang salah. Wiwi Ros kata solat salah. Bukan. Yang lain? Soalan saya, saya boleh jawab, tapi saya nak cuba tarik perhatian tuan-tuan agar hari ni otak kita berfikir sekejap. Berkat hari ni Yaumil Jumaah, Lee Yoyong. Soalan saya kali keempat. Kalau kali keempat juga tak ada orang jawab, saya jawab. Nur Zaliah kata bersedekah, salah. Halimah kata sedekah, akhlak kata salah. Apakah amalan yang tuan-tuan dah buat? Amalan itu membuktikan sejauh mana besarnya peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dharma kata tanru, Dharma kata zikir yang macam mana? Yang amalan itu menegaskan sejauh mana pentingnya kita mengetahui akidah-akidah yang batil. Sejauh mana pentingnya kita mengetahui
jalan-jalan yang salah. Sejauh mana kita kena mengetahui, sejauh mana kita kena ambil cakna, ambil bersungguh, jangan ambil mudah berkenaan perkara-perkara yang tak betul, akidah yang salah, yang dikatakan 72 tadi tu. Dah, yang kita kena beramal cuma satu, yang kita kena berpegang cuma satu. Kalau surrender, tulis surrender. InsyaAllah saya jawab. Nur Aniza kata tauhid, betul, tapi masih lagi kurang tepat. Syirik Khafi Ruziah Daud, masih lagi tak tepat, tapi tahniah kerana berusaha menjawab. Saya selut sekel-sekel saya. Dharma kata solatu daim, tak tepat lagi. Okey, terima kasih Syarifah Saad. Itu jawapan yang paling tepat. Apa jawapan yang paling tepat? Ialah la ilaha illallah. Tulis di ruangan komen. Pagi, petang, siang, malam kita membaca, kita mempraktik, kita mengamalkan kalimah syahadah. Apa dia kalimah syahadah? La ilaha illallah. Okey, bila saya jawab dengan kalimah syahadah, macam mana kalimah syahadah itu membuktikan sejauh mana Allah Ta'ala menitik beratkan kepada kita, jangan ambil ringan masalah akidah yang batil. Maka tulis poin yang kedua, kerana kalimah syahadah itu diajar kepada kita dengan nafi dan isbat. Tulis. Ni poin dia. Tuan-tuan sedar tak? Berpuluh tahun kita mengucap dua kalimah syahadah, yang tak dapat tidak, cara penyusunan kalimah syahadah itu diajar kepada kita dengan nafi baru isbat. Nafi dulu, la ilaha, tak ada, bukan. Sekarang ni cuba jawab, yang bukan tu, yang nafi tu ada berapa? Dah. Baru otak berjalan pada hari ni. Yang la tu, la ilaha. Penafian itu, penafian itu sebab dimulakan dengan nafi. Sedangkan tuan-tuan, sahabat-sahabat di Telegram, di page Irwan Zahuri, boleh je Allah Ta'ala mengajar kita tauhid dengan menggunakan kaedah ataupun dengan menggunakan ayat yang umum. Anallah, aku Tuhan. Kan senang? Kan senang Tuhan ajar kita, anallah, aku ni Allah. Contoh. Tetapi dalam Quran pun Allah Ta'ala menggunakan kaedah yang sama. Anallah, la ilaha illa ana. Tetapi yang digunakan kepada kita, yang diisbatkan kepada kita, yang kita kena baca hari-hari, la ilaha illallah. Sama ada pada tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Sama ada pada kehidupan, pada zikir dan sebagainya. Poin saya, soalan saya, la itu berapa penafian dia? Sudah. Ini yang hamba nak buktikan pada pagi ini. Selama ni kita baca la ilaha illallah, dalam satu situasi ataupun keadaan, kita tak pernah ambil faham pun pecahan la tu ada berapa. Kita tak faham pun dalam penafian tu berapa yang dinafikan. Berapa golongan yang perlu kita faham. Yang dipandukan juga dengan hadis Nabi SAW, terpecah umatku kepada 73 golongan. 99 bukan Nur Lili. Saya kata la tu, penafian tu, la tu. Siti Aisyah kata la tu menafikan semua benda yang tak layak. Jawapan tu okey, diterima. Cuma sekarang ni kita nak lebih mengkhususkan lagi, supaya senang otak tu nak generate. Cerita benda umum ni payah. Orang kata banyak tak buah tu? Banyak. Iyalah, berapa banyak? Banyaklah buah tu. Iyalah, tak salah lagi aku nak bawa beg plastik ke, aku nak bawa guni ke. Kalau ya banyak, aku bawa guni. Contoh, pergi-pergi ada sekilo, kita bawa guni, malu tak? Kata banyak, tiba-tiba rambutan ada sekilo, malulah kita bawa guni. Ingat adalah 20 kilo ke. Kan payah bila bicara umum ni. Terima kasih, saya nampak Dayang Badariah dah cuba menjawab. Paling tidak pun tuan-tuan, dalam nak memahami la ilaha illallah itu, paling tidak pun dalam nak memahami la itu tuan-tuan, 72. Sudah. Paling tidak pun tuan-tuan kena jelas, tuan-tuan kena faham, tuan-tuan kena belajar, tuan-tuan kena tahu. Paling tidak pun la itu 72. Betul Nur Aniza, kalau kita belajar bahasa Arab, la itu menafikan segala jenis nakirah. Segala jenis nakirah itu pada nisbah umum. Macam kita belajar tauhid lah. Macam kita belajar tauhid kan.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bermula sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu, iaitu segala sifat kamalat. Segala sifat kamalat, segala sifat kesempurnaan, semuanya sifat yang layak bagi Allah. Tetapi sifat yang wajib diketahui oleh tiap-tiap yang mukallaf, yang akil lagi balik, ada 13 jua. Nampak? Bukan dia mengecikkan, dia nak memudahkan supaya kita boleh belajar. Kita iktiqad segala sifat yang wajib itu sifat kesempurnaan bagi Allah. Itu nisbah umum. Semua sifat kebaikan, sifat kamalat, sifat kesempurnaan, itulah semua sifat layak bagi Allah. Tetapi yang wajib kita belajar 13 sahaja. Samalah jawapan tadi. Memanglah itu menafikan segala jenis nakirah keseluruhannya dalam ilmu bahasa Arab. Tetapi berpandukan pula pada hadis Nabi, terpecah umatku kepada 73 golongan. 73 golongan. Maka sekurang-kurangnya tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekurang-kurangnya kita kena belajarlah sekejap. Kita kena tahu macam mana ya 73 golongan ni. Macam mana dipecahkan pula kepada berapa, Syiah tu pula ada berapa, macam mana golongan-golongan ataupun jenis-jenis akidah-akidah yang sesat. 72 ni banyak tuan-tuan. Sebab tu sesi live kita pada pagi ini mudah saja saya buat setajuk, jangan ambil mudah. Sebab saya dah buktikan Allah Ta'ala mengajar kita mengucap kalimah syahadah bermula dengan nafi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mula dengan nafi, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nafi, 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 nafi. Baru isbat. Nafi, 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 nafi. Baru menetapkan. Nafi, 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 nafi. Baru mengiyakan. Sekarang ni kita melalui satu proses. Iya saja, nafinya tak banyak. Betul ke betul? Cuba sahabat-sahabat jawab di ruangan komen. Kadang-kadang kita nak isbat pun, adakah isbat kita itu tepat bila mana tak ada penafian yang lebih tepat? Contoh begini tuan-tuan. Cuba jawab sahabat-sahabat yang biasa dengan saya. Macam mana cara tuan-tuan nak mentahkikkan warna hitam? Dah. Macam mana cara kita? Kalau hitam ni mudah sikit lah. Dan kita katalah warna-warna yang pelik-pelik. Dah. Orang kata kalau tudung tu warna apa tu? Warna belacan lah, itulah, inilah. Soalan saya, macam mana tuan-tuan nak memastikan dan nak meyakinkan itulah warna yang tepat? Kalau kita sembang masalah warna. Dah. Ni tudung ni dia, ialah warna dia warna belacan, orang panggil contoh kan. Macam mana tuan-tuan nak pastikan warna tu tepat? Terima kasih Aisyah. Maknanya antaranya tuan-tuan kena bawa bandingan yang lain. Dah? Warna belacan ni macam mana? Dia macam merah. Bukan merah. Kuning. Bukan kuning. Contoh. Habis tu merah kuning. Merah kuning jadi lain. Maknanya dengan kita membawa bandingan yang lain, baru kita tahqiq. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok first time saja warna belacan, saya confident tuan-tuan tak boleh ingat. Tetapi kalau tuan-tuan bawa warna belacan ke? Minta maaf dah. Tapi kalau tuan-tuan bawa sesuatu warna dengan dibawa warna yang lain, dengan dibawa perbezaan yang lain, tuan-tuan akan lebih tahqiq. Jelas ke jelas? Tuan-tuan faham kan apa yang saya nak sampaikan? Dah, bermakna bandingan itu kadang-kadang mentahqiqkan. Dah, mentahqiqkan. Ni kau apa tu? Ambil buku, ambil beg mak dekat atas lemari tu. Contoh, ambil beg mak dekat atas lemari. Beg mana mak? Tuan-tuan boleh cakap dengan dua cara. Pertama, tuan-tuan cakap dengan isbat. Dengan isbat. Tu beg warna coklat. Beg warna coklat. Anak akan tanya, nak tahqiq. Coklat yang mana mak? Ni atas ni ada 12 yang coklat ni mak. Bukan yang besar tu. Bukan juga yang kecil tu, bukan. Tu ada yang satu tu yang dia punya tangkai warna oranye tu. Tangkai dia warna oranye. Nampak? Tengok cara manusia bercakap. Dia akan menafikan dulu. Bukan yang besar tu, walaupun besar tu warna coklat. Ni ada mak sangkut beg tu dekat tepi-tepi celah-celah tu. Kan? Bukan yang tu, bukan yang tu. Tuan-tuan, nak suruh ambil beg satu, kita menafikan berapa?
Tuan Haji Yusof, ahlan wa sahlan. Nak suruh ambil beg cuma satu. Yang kita menafikan berapa? Sebab tu cerita bab menafi ni. Ni minta maaf lah tuan-tuan dah. Saya ni ada sikit perangai. Saya ni cukup marah kalau orang, bila sebut orang tu, orang rumah kita lah. Tak ada niat nak memburukkan. Ini kekurangan saya sendiri. Dah. Saya cukup marah dan cukup pantang kalau orang rumah order barang, dia tulis je benda tanpa dia tulis dua perkara. Pertama, jumlah. Yang kedua, dia hantar gambar. Sebab dah, kita nak sekarang ni kan produk banyak. Betul? Produk banyak. Kadang-kadang dia suruh beli apa tu? Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. Baru ni. Beli tu lah tu. Dah. Orang rumah dia suruh beli apa tu, pad. Dia kata yang tak ada kepak. Minta maaf ni contoh, saya bagi contoh tuan-tuan. Dia kata yang tak ada kepak. Saya kata iyalah, tahu yang tak ada kepak pun banyak. Ada yang untuk siang, ada yang untuk malam. Dah macam ada pengalaman je beli. Tak, benda tu kita biasa nampak kan. Kan senang. Pertama kalau hantar gambar, tahqiq. Bila tak hantar gambar, saya akan terpaksa menghantar beberapa gambar untuk menafikan. Yang ni ke? Bukan. Yang ni ke? Bukan. Cuba jawab tuan-tuan, kita nak cuma satu, menafinya berapa banyak? Nak cuma satu. Satu je, satu jenis tu yang kita biasa pakai. Yang penafiannya berapa banyak? Ni yang saya nak sampaikan satu maklumat yang penting kepada tuan-tuan. Sama juga akidah ahli sunnah cuma satu. Tetapi adakah kita belajar penafian yang lain? Yang ni saya rasa satu kegagalan yang berlaku dalam kehidupannya kita. Sebab apa? Yang ni saya nak tuan-tuan tulis poin penting ni. Tuan-tuan, ingat, akidah yang batil ni pada zaman moden ni pun banyak. Dah? Contoh, bila sebut Mu'tazilah. Zaman dulu orang panggil Mu'tazilah. Zaman sekarang ni ada ke tidak Mu'tazilah? Ada. Dah? Iaitu pahaman pluralisme. Dah? Nak sebut tak reti lah. Pluralisme. Dah? Pluralism. Macam-macam tuan-tuan. Yang mentingkan akal. Yang menyamakan agama. Macam-macam. Maknanya kalau tuan-tuan tak boleh beza, ni batil. Ini batil. Dan ingat, kalau tuan-tuan pergi kedai, penafian lebih banyak daripada yang sabit. Betul ke betul? Roslina Ayub. Kalau bagi link Shopee je boleh Ustaz. Kan senang bagi link. Kita klik, kita order. Dah? Masalahnya dia nak satu je barang. Tetapi dalam waktu yang sama, tuan-tuan, saya tak boleh nak membedakan. Terima kasih Nur Lili. Terima kasih Zainuddin. Jadi maknanya, ambil kefahaman ini sebagai satu kefahaman yang penting agar tuan-tuan mula belajar. Dah, tuan-tuan pergi shopping. Dah, tuan-tuan nak beli satu, ialah barang nak beli banyak. Tapi satu produk tu nak memilih tu, dah, nak menafikan yang lain. Kenapa aku tak pilih yang ni? Kenapa aku tak pilih yang ni? Pencuci tandas sahaja ada berapa belah produk, ada berapa belah brand. Kenapa aku tak pilih yang ni? Tuan-tuan akan jawab, yang ni orang review kata tak bagus. Yang ni kata, orang Insta kata. Kita kan jenis banyak rojokan. Instagram lah, Telegram lah, WhatsApp lah, keluarga gram lah. Macam-macam rojokan kita. Dah? Nak beli sabun pencuci tandas, kita nak brand satu. Tetapi kita terpaksa menafikan yang banyak dulu. Kenapa tak pilih yang ni? Setiap penafian tu ada jawaban. Ambil pula beras. Beras ada berapa puluh brand, 30 brand, 40 brand. Kenapa pilih yang satu? Sebab otak tuan-tuan menafikan yang lain. Macam mana otak tuan-tuan nak menafikan yang lain? Pertama, kena ada ilmu. Kenapa tak makan beras tu? Entahlah, orang kata tak sedap. Dah? Kenapa makan beras ni? Dah? Beras ni okey lah. Dia tak mahal, dia tak murah. Masak pun senang. Dah? Tak try ke? Saya nak try pun. Tengok perbandingan harga mutu, ulasan orang. Kan? Semua tu menjadi suatu rojokan bagi minda tuan-tuan untuk buat keputusan. Dan ingat, kalau kehidupan yang realiti pun benda tu berlaku, betapa susahnya tuan-tuan nak buat keputusan. Dan akhir sekali tuan-tuan berpegang kepada akidah. Apa dia? Kalau pergi shopping mall, produk tu je lah ambil dulu, kini, selamanya.
Dah, kalau ambil sos, ambillah sos tu juga live. Kenapa tak ambil kimball? Tak apalah, dah lama makan live. Ha. Dah. Apa tu? Tak faham. Dah. Lepas tu kalau ambil kicap kipas udang. Kenapa tak try yang lain? Dah. Dulu kini selamanya. Minda akidah. Ni akidah ni kepercayaan. Taklah saya makan yang ni sedap. Cubalah try yang lain pula. Sekarang ni dah macam-macam produk baru. Ada kicap daripada Endon, ada rasa pedas, ada macam-macam. Tengoklah, saya try dululah. Tengok. Sebelum dia nak buat jawapan, dia memerlukan revision. Dia memerlukan pandangan orang lain. Okey, Azura Wawa. Yang tu pula pilihan lain. Nampak? Kadang-kadang dia nak buat pilihan cenderung pula kepada kemampuan. Tengok mana yang murah. Tengok mana yang murah. Walaupun apa jua alasan, cuma apa saya nak bagi faham ialah keputusan itu dibuat kadang-kadang berdasarkan suatu i'tiqad, kepercayaan, kemampuan. Tetapi itulah yang berlaku sebenarnya dalam masalah akidah, tuan-tuan. Hari ini kita bercakap, kita beriman kepada Allah. Dah? Kita beriktikad kepada ahli sunnah wal jamaah. Tetapi pada waktu yang sama, adakah tuan-tuan mengetahui akidah-akidah yang lain? Adakah tuan-tuan mengetahui kepercayaan-kepercayaan yang lain untuk kita buat penafian? Sebab Allah Ta'ala mengajar kita la ilaha illallah. Dia nafi dulu. Nafi dulu. Jelas ke jelas? Jadi mudah-mudahan dengan apa saya kongsikan pada pagi ini sebentar dalam hashtag Santapan Rohani, kita sama-sama ambil manfaat, kita sama-sama ambil maklum, dan kita cuma jangan ambil mudah. Itu saja saya nak sampaikan. Jangan ambil mudah. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan memerlukan bantuan, kalau tuan-tuan rasa aku perlu belajar ni, aku perlu tahu ni, sekurang-kurangnya belajarlah sekali. Semua hidup belajar sekali. Apa dia 72 tu? Ada ke tidak 72 tu zaman sekarang? Atau 72 tu zaman Nabi saja berlaku? Atau zaman sahabat saja berlaku? Zaman sekarang ni ada ke tidak 72 golongan tu? Sekurang-kurangnya belajarlah. Belajar. Lepas tu, bila kita dah tahu, sekurang-kurangnya mudah kita nak buat keputusan. Jelas ke jelas? Jadi kalau tuan-tuan nak dibantu, tengoklah, insya-Allah nanti kita buat daurah ke 73 pintu, 73 jalan yang sampai hanya satu jalan. Masalahnya, anda dan saya berada di jalan yang mana? Dah? Saya tak nak kata tuan-tuan kita sama-sama belajar. Masalah saya dan tuan-tuan berada di jalan yang mana? Tu ada 73 laluan. Kita berada di jalan yang mana? Mudah-mudahan pada hari ini kita berdoa, kita bertawasul, kita bermunajat kepada Allah, kita baik sangka kepada Allah, kita berada pada jalan yang sebenar. Mudah-mudahan. Namun walau bagaimanapun, tuan-tuan, belajar itu wajib, mencari itu wajib, mengetahui itu wajib. Jelas ke jelas? Jadi saya rasa madai dahulu pertemuan kita pada pagi ini. Kalau tuan-tuan nak info-info terkini, jangan lupa join Telegram kami, t.me/khosyokisreal. Dah tak ada apa-apa pun, join tu supaya bila join Telegram dapat hari-hari dapat pin live. Takut terlepas pandang. Kadang-kadang live ni saya kadang buat pukul 9, kadang-kadang 9.3 minit, 9.7 minit. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. InsyaAllah Azura, dalam perbahasan ini kita boleh bawa mursyid. Kita akan bawa mursyid yang pakar dalam menghuraikan dengan rojokan-rojokan, dengan kitab-kitab, memahami 73 pintu, 73 jalan yang sampai hanya satu jalan. Jadi klik Telegram untuk join supaya sentiasa dapat maklumat terkini. Wallahu a'lam, ma'assalamah wa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.